Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video kali ini, kita akan mengulang kaji matematik tingkatan 5 SPM. Yakinlah anda pasti boleh buat yang terbaik. Jom belajar bersama saya, Cikgu Ruzilawati. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Standard pembelajaran untuk kali ini adalah menyelesaikan soalan-soalan berformatkan SPM dalam pelbagai topik. Sebelum cikgu teruskan dengan contoh soalan, ingin cikgu kongsikan semula atau ingatkan semula berkaitan dengan kertas SPM 1449. Kertas matematik terbahagi kepada dua. Kertas 1 dan kertas 2. Untuk kertas 1, 1 jam 15 minit dan 40 soalan objektif. Markah yang diperuntukkan ialah 40 markah. Untuk kertas 2 pula, masa yang diperuntukkan adalah 2 jam 30 minit. Kertas 2 terbahagi kepada dua, iaitu bahagian A dan bahagian B. Dalam bahagian A terdapat 11 soalan, jawab semua soalan dan markah yang diperuntukkan ialah 52 markah. Untuk bahagian B, ada 5 soalan, pelajar wajib jawab 4 soalan sahaja dan markah yang diperuntukkan untuk bahagian B adalah 40 markah. 48 markah. Jadi jumlah markahnya untuk kertas 1 dan kertas 2 ialah 140 markah. Untuk kita dapatkan peratus, jadi 140 per dengan 140 darab 100 dan dapatlah peratus markah kita. Seterusnya kita tengok dari segi pembahagian masa. Kertas 1, 1 jam 15 minit. Cikgu sudah pecahkan kepada 75 minit. Dalam kertas 1 ada 40 soalan. 1 jam jangan lebih daripada 2 minit. Kenapa tidak boleh lebih daripada 2 minit? Kerana 40 darab dengan 2 akan dapat 80 minit. Jadi masa yang diperuntukkan sudah lebih daripada 75 minit. Dan untuk kertas 2 pula ialah 2 jam 30 minit. Bila kita tukarkan kepada minit, dia sama dengan 150 minit. 150 minit. 11 soalan ada dalam bahagian A. Jawab semua soalan. Untuk bahagian A, jangan lebih 6 minit untuk setiap soalan. Kerana apabila didarab, dapatlah 66 minit. 5 soalan bahagian B. Pelajar perlu jawab 4 sahaja. Untuk soalan bahagian B, jangan lebih daripada 18 minit. Kerana apabila kita darab, 18 darab 4 dapat 72 minit. 66 tambah dengan 72 minit. Pelajar masih lagi ada baki 12 minit sahaja untuk kita semak yang terakhir. Seperti mana yang pelajar tahu, bila buat soalan, sepatutnya pelajar sudah boleh menganggarkan bahagian A ada soalan set atau ketak samaan linear, ada persamaan kuadratik,
garis dan sata dalam 3 matra, persamaan linear serentak, persamaan garis lurus, kecerunan di bawah graf, matriks, penaakulan matematik, kebarangkalian, pepejar geometri, perimeter dan luas bulatan. Okey, markah penuh untuk bahagian A adalah 52 markah. 52 markah atau 52%. Okey, cikgu sudah buat analisis daripada guru-guru cemerlang untuk skor bahagian A. Pelajar kena skor 30 markah untuk dapat B sahaja. Maksudnya kalau pelajar dapat 30 markah, pelajar baru sahaja dapat grade B. Jadi, pelajar cuba fikirkan berapa markah, berapa peratus yang perlu ada atau pelajar dapat untuk dapat grade A. Okey, seterusnya adalah bahagian B, pilih 4 sahaja. Okey, soalan akan keluar graf fungsi, penjelmaan, statistik, plan dan donghakan bumi sebagai sfera. Okey, ini analisis yang dibuat mengikut tahun daripada 2011 hingga 2019. Okey, untuk tajuk ketaksamaan linear, hanya keluar 2015 dan 2016. Okey, tajuk set 2011, 12, 13, 14, 17, 18 dan 19. Okey, tajuk-tajuk lain semua keluar daripada 2011 sehingga 2019. Okay, sekarang kita pergi kepada contoh soalan ketaksamaan linear. Okay, bila dapat soalan, pelajar perlu baca dahulu soalan dan cuba untuk fahamkan. Okay, pada graf di ruang jawapan, lorek rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan. 2x tambah y lebih besar dan sama dengan 2. Okay, itu adalah persamaan yang pertama. Okay, x tambah y lebih kecil dan sama dengan 5 dan y lebih besar daripada x. Okey, ini adalah soalan jenis lorekkan. Jadi, pelajar perlu lorekkan. Okey, yang pertama, cikgu sudah warnakan warna ungu ni atau purple ni untuk ketaksamaan yang pertama. Okey, kalau pelajar tengok, ini adalah lebih besar dan sama. Okey, di manakah kawasannya? Kawasannya berada di sebelah kanan cikgu. Jadi, cikgu akan lorekkan dengan warna purple ni. Okey, sepanjang garis. Okey, itu adalah untuk nombor 1. Okey, garis yang biru ni adalah untuk ketaksamaan nombor 2. Okey, oleh kerana dia lebih kecil dan sama, jadi kita akan lorekkan di bawah garis. Okey, dan yang ketiga, pelajar perlu buat sendiri garisnya. Okey, macam mana kita nak buat garis? Okey, persamaan dia adalah y sama dengan x. Okey, kita boleh buat jadual x dan y apabila x 2, y 2. Apabila x 4, y akan dapat 4. Okey, daripada koordinat itu, okey, pelajar akan plotkan dan seterusnya garis y sama dengan x. Okey, kita akan plotkan terlebih dahulu. Okey, 2, 2 dan 4, 4. Dan garis. Okey, kenapa garis putus-putus atau garis sempang? Kerana tidak ada tanda sama
di bawah dia. Okey, oleh kerana dia lebih besar, jadi kita akan lorekkan di atas garis. Okey, itu adalah garis yang ketiga. Okey, sekarang kita sudah nampak di kawasan mana. Okey, ini adalah kawasan lorekan yang kita cari. Okey, wajib guna pembaris untuk garisan ketiga. Sebab kita nak buat yang terbaik. Jadi, ambil pembaris dan garis. Okey, dan pelajar dapatlah 3 markah dengan baiknya. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan 1B. Soalannya ialah, nyatakan 3 ketaksamaan yang mewakili kawasan berlorek dalam Rajah 1. Okey, sekarang kawasan berloreknya sudah diberikan. Kita perlu nyatakan 3 ketaksamaan. Kenapa 3? Kerana 1 ketaksamaan 1 markah. Okey, apa yang kita perlu buat? Okey, ini adalah soalan jenis mentafsir. Okey, yang pertama, yang berwarna merah putus-putus ni. Okey, kawasannya adalah di bawah garis. Okey, apabila di bawah garis, kita boleh tulis y lebih kecil daripada negatif x tambah 4. Kenapa 4? Kerana pintasan y-nya adalah 4. Okey, yang kedua, garis yang berwarna hijau ni, dan dia kawasannya adalah di atas garis. Okey, jadi yang kedua kita boleh tulis sebagai y lebih besar dan sama dengan 2. Dan yang ketiga adalah yang garis yang berwarna biru ini. Okey, jadi kita boleh tulis dia sebagai x lebih besar daripada 0. Lebih besar dan sama kerana dia adalah garis padu atau garis lurus. Okay, pelajar akan dapat 3 markah. 3/3 adalah markah penuh untuk soalan ini. Okay, itu contoh soalan untuk ketaksamaan linear. Okay, lagi. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan jenis soalan bagi tajuk set. Okey, gambar Raja Van di ruang jawapan menunjukkan set A dan set B dengan keadaan set semesta X kesatuan dengan Y. Okey, pada Raja di ruang jawapan, lorekkan set X, atau bahasa bukunya, bahasa dalam buku adalah pelengkap kepada X. Okey. Kena ingat dan faham maksud X pelengkap. Okey, senang cerita, cara untuk ingat dia adalah X pelengkap ialah selain daripada X. Okey, tulis. Cikgu galakkan pelajar tulis nombor pada setiap ruang. Okey, nombor 1, nombor 2 dan nombor 3. Okey, X sama dengan selain daripada X adalah nombor 3. Okey, ini adalah bulatan untuk X dan di luar X hanya ada nombor 3 sahaja. Jadi, kita akan lorekkan kawasan nombor 3. Okey, pelajar pun lorek. Okey, mesti guna pembaris kerana kita akan hantar jawapan yang terbaik. Okey, dapatlah 1 markah. Okey, 2B. Pada gambar Raja Van di ruang jawapan menunjukkan set P dan set Q dan set R dengan keadaan set semesta P kesatuan Q kesatuan R. Okey, pada Raja di ruang jawapan, lorekkan set P pelengkap
kesatuan dengan Q bersilang dengan R. Okey, mula-mula sekali pelajar kena ingat dan faham maksud persilangan dan kesatuan. Senyum atau masam. Okey, istilah mengikut fahaman masing-masing. Boleh belaka janji jawapan mesti betul. Okey, selesai dalam kurungan dahulu. Okey, Q bersilang dengan R. Okey, mula-mula cikgu galakkan pelajar tulis nombor pada setiap ruang. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Okey, apakah nombor dalam Q? Nombor dalam Q adalah 3, 4, 5. Dan apakah nombor dalam R? Dalam R ada nombor 1, 2, 3 dan 4. Okey, untuk bersilang, kita mesti cari nombor sebelah kiri atau kanan nombor yang sama. Jadi, nombor yang sama ialah nombor 3 dan 4. Okey, 3 dan 4 ini adalah jawapan untuk dalam kurungan. Okey, kita akan selesaikan daripada awal semula. Pelengkap P bersatu atau kesatuan dengan 3 dan 4. Okey, apakah nombor P pelengkap? Okey, P pelengkap ialah nombor selain daripada P. P dalam P ni ada nombor 2 dan 3. Jadi selain 2 dan 3 adalah 1, 4, 5. Kesatuan dengan 3 dan 4. Apa maksud kesatuan? Kesatuan adalah semua sekali nombor, cuma kita susun mengikut turutan menaik sahaja. Okey, dia menghasilkan nombor 1, 3, 4 dan 5. Okey, kita akan lorekkan kawasan ini. Jadi, pelajar pun lorek nombor. Kawasan nombor 1, 3, 4 dan 5. Okey, itu jawapannya dan pelajar akan dapat 2 markah untuk B dan 1 markah untuk A. Jadi markahnya ialah 3 markah. Okey, habis untuk tajuk set dan ketaksamaan linear. Seterusnya, kita pergi kepada okey, apa tajuk ni? Okey, bila ada sudut, hitung sudut, dia mestilah tajuk sudut dan satah dalam 3 matra. Okey, mula-mula cikgu akan bacakan soalan. Rajah 2 menunjukkan sebuah struktur latihan. Struktur ini terdiri daripada satu satah condong dengan satu satah dengan tangga. Okey, ini yang condong dan ini satah yang ada tangga. Kedua-dua satah berserenjang di antara satu sama lain. Okey, dua-dua satah ini berserenjang iaitu 90 darjah. Diberi bahawa panjang satah condong ialah 8 meter dan panjang satah dengan tangga ialah 6 meter. Okey, A tanda sudut di antara satah dengan tangga dan tapak. Satah dengan tangga dan tapak. Okey, yang pertama, fahamkan info yang diberi. Okey, kita akan tulis 6, 8 di sini. Dan kita akan tandakan sudut di antara satah dengan tangga. Satah dengan tangga ini dengan tapak. Jadi, dia menghasilkan satu sudut di sini.
Okey, itu jawapan untuk A. Senang kan? Okey, bila pelajar tanda sahaja sudah dapat 1 markah. Okey, B, hitungkan sudut itu. Okey, ini adalah hypotenuse. Hypotenuse tidak diberi berapa ukuran. Jadi, bila ingatkan semula sin, cos, tan yang tidak melibatkan hipotenus ialah tan X. Okey, tan X sama dengan setentang per dengan sebelah. Jadi, setentangnya ialah 8/6 dan kita akan selesaikan, dapatlah jawapannya ialah 53.13 darjah. Tekan kalkulator, tekan shift, tekan tan, 8/6. Okey, dan dapatlah jawapannya. Okey, markah. Pelajar akan dapat 1 markah dan di sini 1 markah. Jadi, markah penuhnya untuk soalan ini ialah 3 markah. Okey, seterusnya 3B. Okey, Raja di ruang jawapan menunjukkan sebuah piramid tegak dengan tapak segi 4. Maafkan saya, segi sama PQRS di atas satah mengufuk. Okey, ni PQRS. Okey, M dan N masing-masing ialah titik tengah bagi QR dan PS. QR, PS. Okey, ada M dan N yang berada di tengah-tengah. Okey, tandakan sudut di antara satah VQR dan tapak PQRS. Okey, wajib tanda pada Raja. Okay. VM Okey, itu adalah sudut yang terhasil. V, M, N. Seterusnya, namakan sudut itu. Okey, sudut yang terhasil adalah VMN. Okey, bila dapat sudut, kita akan kira, hitungkan VM sama dengan 13 cm. Hitungkan sudut di antara satah VQR dengan tapak PQRS. Okey, biasanya cikgu akan galakkan pelajar lukis semula segitiga yang terhasil. Okey, sudut tu kita boleh tulis sebagai theta dan 13, tandakan 13 dan 5. Kenapa 5? Kerana separuh daripada 10. Okey, jadi yang tidak setentang tidak ada. Jadi kita akan guna cos. Cos theta sama dengan sebelah per dengan hipotenus. Sama dengan 5/13. Jadi tekan kalkulator. Shift cos 5/13 sama dengan 67.38 darjah. Okey, pelajar akan dapat lagi 2 markah. Jadi markah untuk soalan satah ini adalah 4 markah. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan matriks. Ini soalan yang paling digemari oleh pelajar saya. Kalau sebut matriks memang insya-Allah boleh jawab dengan baik. Mula-mula kita akan bacakan soalan. Jadual di sebelah menunjukkan maklumat pembelian buku oleh Murni. Murni membeli X buku sains dan Y buku matematik. Okey, jumlah buku yang dibeli ialah 5 buah dengan harga RM17.
Okey, A, tulis 2. Tulis 2 persamaan linear dalam sebutan X dan Y untuk mewakili maklumat di atas. Okey, B, seterusnya dengan menggunakan kaedah matriks. Okey, bila disebut kaedah matriks, wajib guna kaedah matriks. Tidak boleh kaedah yang lain. Okey, hitungkan nilai buku sains dan silap typing error sini, dan buku matematik. Okey, ini adalah jadualnya. Okey, jadi persamaan yang pertama, X tambah Y sama dengan 5. Kenapa 5? Sebab jumlah yang dibeli adalah 5. Okey, harga dengan harga. Okey, 4X. Daripada jadual ni kita boleh tulis sebagai 4X harga. 4X tambah 3Y sama dengan 17. 17 daripada info yang diberi di dalam ayat ni. Okey, pastikan betul. Okey, itu untuk A. Seterusnya untuk B, kita akan kira dengan kaedah matriks. Okey, daripada persamaan linear ini, jadi awak tukarkan kepada matriksnya 1, 1, 4, 3, XY dan jawapannya ialah 5, 17. Okey, seterusnya 1/3/4 dalam kurungan 3, -1, -4, 1 darab dengan 5, 17. Dan pelajar mesti ingat kaedah matriks dan pastikan penulisannya betul. Jadi cikgu kira yang berada di bawah ni. 3/4 sama dengan -1. Dan kita selesaikan. Maka dapatlah X sama dengan 3. Y sama dengan X sama dengan 2, maafkan saya. X sama dengan 2, Y sama dengan 3. Jadi, pelajar perlu ingat, jawapan tidak boleh dalam kurungan. Jadi, kita kena tulis semula buku sains ialah 2 buah dan buku matematik ialah 3 buah. Okey, wajib ditulis semula mengikut kehendak soalan. Jangan tulis X dan Y. Sebab soalan tanya buku sains dan buku matematik. Okey, pelajar akan dapat 2 untuk A dan B, biasanya dapat 6 markah. Okey, masih lagi tajuk matriks. Tapi dalam bentuk gambar rajah. Okey, ada cikgu akan terangkan secara umumnya untuk A. Okey, package ini adalah 2 poster yang ditawarkan oleh Pasar Raya Hikmah. Okey, untuk package A ada dengan harga RM36 dapat coklat berapa? 1, 2, 3, 4. 4 coklat dan air soda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, untuk package B pula dengan harga RM22, coklat dapat 2 dan air soda dapat 6 tin. Okey, dengan menggunakan kaedah matriks, hitungkan harga bagi 1 paket coklat dan 1 tin air minuman. Okey, markah diperuntukkan ialah 4 markah. Okey, wajib ada persamaan linear. Okey, 4C, C itu adalah coklat. Jadi, pelajar kira saja 4C tambah dengan 8 soda sama dengan 36. 2C tambah dengan 6 soda sama dengan 22. Bila buat macam ni, sudah dapat markah. Okey, kita tukar kepada bentuk matriks 4, 8, 2, 6. Saya masih kekalkan dengan coklat dan soda sama dengan 36 dan 22. Terpulang kepada pelajar mungkin masih setia dengan X dan Y. Okey, boleh. Semua boleh. Janji jawapannya betul.
Jadi di sini XY pula. Okey, sama saja. Nanti kita akan tukarkan semula. Jadi 1/4 darab 6 tolak dengan 2 darab 8. Okey, ini adalah songsangan untuk matriks 6, -8, -2, 4 darab dengan 36, 22. Dan dapatlah jawapannya ialah coklat sama dengan RM5 dan soda sama dengan 2. Okey, dapatlah 4 markah. 4 markah. Seterusnya kita pergi kepada contoh soalan nombor 4. Ayu dan Erin pergi ke sebuah kedai buku untuk membeli pemadam dan pensil. Ayu membeli 30 pemadam dan 80 pensil dengan harga RM72.50. Manakala Erin membeli 20 pemadam dan 60 pensil dengan harga RM53. Dengan menggunakan kaedah matriks, cari harga dalam RM bagi 1 unit pemadam dan 1 unit pensil. Ingat, mesti guna kaedah matriks. Okey, wajib ada persamaan linear. Okey, jadi kita boleh tulis sebagai 30x tambah 80y sama dengan 72.50. Dan satu lagi persamaan ialah 20x tambah 60y sama dengan RM53 atau 53.00. Okey, kita akan tukarkan kepada bentuk matriks iaitu 30, 80, 20, 60, XY sama dengan 72.50 dan bawah dia adalah 53.00. Dan kita akan selesaikan dengan menggunakan kaedah matriks. Okey, dapatlah jawapan X sama dengan 0.55 dan Y sama dengan 0.70. Tetapi perlu ingat, kehendak soalan ialah pemadam. Jadi, kita perlu tulis semula pemadam sama dengan 0.55 dan pensil 0.7 RM70 sen. Jawapan tidak diterima sekiranya masih dalam kurungan. Okey, pelajar akan dapat 4 markah. Okey, rumus matriks songsang ada disediakan di muka surat depan soalan SPM. Jika pelajar tiba-tiba tidak ingat matriks songsang, iaitu di bahagian yang kedua dan yang ketiga ni adalah matriks songsang. Jadi, pelajar boleh membelit semula di muka surat depan rumus disediakan untuk anda. Okey, habis untuk matriks, kita teruskan dengan pepejal geometri. Okey, cikgu ingatkan semula dalam pepejal geometri terdapat 3 kes. Okey, kes yang pertama apabila 2 pepejal digabungkan, kedua dikeluarkan dan yang ketiga adalah 2 isi padu pepejal yang sama. Okey, raja di bawah menunjukkan sebuah pepejal berbentuk kuboid. Okey, sebuah pepejal berbentuk separuh kon PQRS dikeluarkan daripada kuboid itu. Bila dikeluarkan, dia adalah tolak. Okey, penyelesaian kuboid tolak dengan separuh kon. Okey, cikgu galakkan pelajar tulis rumus terlebih dahulu iaitu macam mana untuk kira kuboid, panjang, darab lebar, darab tinggi. Tolak dengan 1/2 kon. Kon ialah 1/3 darab pi darab J kuasa 2 darab T. Dan kita akan selesaikan ataupun gantikan dalam rumus iaitu
6 darab 8 darab 4 tolak dengan 1/2 darab 1/3 darab pi darab 3 darab 3 darab 8. Dan tekan kalkulator untuk memudahkan pengiraan. Dapatlah jawapannya adalah 154 2/7 atau 154.2929. Okey, good job. Pelajar akan dapat berapa markah? Akan dapat 3 atau 4 markah mengikut pelajar tengok semula berapa markah yang diperuntukkan ditulis di dalam kertas soalan. Okey, ini adalah masih lagi pepejar geometri di mana cikgu ringkaskan. Raja di bawah menunjukkan 2 perisa aiskrim dalam silinder, 2 skop perisa vanila dan 1 skop coklat diletakkan dalam 1 kon aiskrim. Okey, diberi ukuran tinggi dan jejari bagi bekas itu masing-masing ialah 7 cm dan 14 cm. Okey, setiap skop itu menghasilkan aiskrim berbentuk sfera. Okey, point di sini. Okey, penting di sini adalah sfera dengan jejari 2 cm. Okey, hitungkan bilangan aiskrim yang dapat dihasilkan. Okey, bilangan aiskrim yang dapat dihasilkan. Okey, mula-mula kita akan kira silinder, iaitu rumusnya adalah pi j kuasa 2. Pi j kuasa 2t sama dengan pi 22/7 darab 14 darab 14 darab 7. Dan pelajar tekan kalkulator saja, dapatlah 4,312. Okey, yang kedua kita akan kira sfera. Rumus sfera ialah 4/3 pi j kuasa 3. Dan gantikan nilai 4/3 pi j kuasa 3. Oh, cikgu terlebih 2. Okey, potong 1 sama dengan 67 1/21. Ini cikgu potong 1 ya. Okey, daripada jawapan silinder tadi, kita akan bahagi dengan sfera dan dapatlah 64 5/6. Oleh kerana bilangan aiskrim tidak ada dalam bentuk pecahan, jadi kita genapkan kepada 64. Jadi, berapakah bilangan aiskrim yang dapat dihasilkan? Ialah 64 batang aiskrim. Okey, digalakkan tulis rumus. Biasanya tengok kepada kertas soalan, mungkin 3 markah. Okey, cikgu rasa itu saja untuk ulang kaji kedua pada video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Cikgu Ruzlawati sekiranya video ini memberi manfaat kepada pelajar. Good luck untuk SPM 2020, matematik sentiasa di hati pelajar. Bye-bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum.